Okey, jadi malam ni kita akan mulakan sekarang lah. Sebelum tu saya nak tanya yang 133-117 ni nama apa Cik? Mute. Cik tak on mic. Perancangan JPJ dalam operasi pemandu warga asing Daripada mana Tuan? Dia yang dikesan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan terus cuba melarikan diri daripada diperiksa anggota penguasa. Okey. Dari Sepang, Singapura. Oh, dari Sepang. Daripada Ustaz yang ni. Oh, okey. Okey, terima kasih banyak Cik. Minta Okey, saya share screen. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana berpeluang kita malam ni sama-sama untuk mendengar taklimat berkenaan pewarisan harta Islam, rancang kerana sayang. Okay, jadi sesi ini adalah sesi penerangan. Jadi kita boleh dua hala lah. Anytime boleh interrupt saya kalau ada soalan. Jadi saya akan teruskan sesi ini. Mungkin kita akan ambil masa dalam sejam setengah, sejam ataupun mungkin kalau ada soalan kita akan lanjutkan sikit lah. Okay. Jadi sebelum kita memulakan sesi seterusnya, saya ingin perkenalkan diri dululah. Nama saya Sudaiana binti Bahari. Jadi saya adalah seorang da'i mawaris iaitu perunding pewarisan harta Islam dan berpengalaman dalam industri kewangan selama 13 tahun. Sebelum ni saya buat ada pelaburan, takaful dan sekarang berada dalam industri pewarisan harta lah. Okay, jadi kami bernaung di bawah Kausa Group. Kausa Group ni adalah rakan strategik nombor 1 Wasiah Syok Berhad. Yang mana Wasiah Syok Berhad ni adalah syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia. Okey, jadi fokus kami adalah untuk membantu memberikan penyelesaian harta pusaka melalui ilmu dan merancang secara komprehensif. Maksudnya apa benda yang dikatakan secara komprehensif ni kan? Okey, jadi yang ini adalah founder kepada Kausa. Kami adalah sebuah agensi di bawah Wasiah Shop. Di bawah Wasiah Shop ni banyak agensi lah. Jadi kami adalah agensi yang terbesar di bawah Wasiah Shop. Jadi kami punya matlamat adalah untuk memartabatkan pewarisan harta Islam ni. Jadi ini adalah satu dakwah lah kepada kami semua yang mana untuk memberi kefahaman kepada semua masyarakat berkenaan tentang pengurusan harta dan pusaka. Jadi kita banyak kan sebelum ni kita baca keratan-keratan akhbar berkenaan tentang masalah pusaka. Jadi Kausa telah berada di banyak media-media TV, melalui TV Al-Hijrah, Surat Khabar dan banyak sesi-sesi di media sosial sendiri yang kami bangunkan untuk menyampaikan dakwah di dalam di dalam pewarisan harta Islam. Okay, jadi sebelum kita teruskan lagi, saya sangat sukalah kita berkongsi tentang ayat daripada surah Ali Imran ni, kullu nafsin za'iqatul maut, yang mana setiap bernyawa pasti akan merasai mati. Okey, yang kita semua tahu kan, kalau selepas PKP ni lah terutamanya,
terlampau banyak masalah-masalah kematian secara mengejut. Yang muda ke, yang tua ke, yang sakit, yang tak sakit pun tiba-tiba boleh kata matilah. Dan sebabnya kita syarat mati itu tak semestinya hidup, tak semestinya sakit ataupun sihat, tak semestinya tua ataupun muda. Jadi syarat mati itu ada satu saja, iaitu hidup. Jadi siapa-siapa yang hidup, kita semua hidup, confirm akan mati. Cuma masa je tak tahu bila kan. Kadang kita tengok IC kita kan seram kan kalau tiba-tiba JPN keluarkan IC, depan tarikh lahir, nombor IC, belakang tarikh mati. Rasa-rasa apalah kita nak buat agak-agak kan. Kita nak merancang ke tidak masa hadapan kita tu, iaitu matilah. Dan bukan apa, satu lagi, kenapa saya suka kongsikan ayat ni. Sebabnya biasanya kalau kita tengok masalah-masalah yang berlaku berkaitan pusaka ni, biasanya masih hidup semua hubungan baik-baik saja. Tapi selepas mati dia akan jadi konflik. Ramai banyak kes-kes, contohnya macam kes arwah abam. Kita tengok kes Tan Sri Jamaluddin Jargis kan. Mula-mula masa hidup semua alhamdulillah baik-baik semuanya. Kalau kita tengok kisah arwah abam tu, dia punya isteri tu kira menantu pilihan. Mak dia yang tolong cari kan. Tapi bila mati, orang tengah yang menghubungkan dua keluarga ni, tiba-tiba dia jadi konflik yang sangat, kalau kita kata dahsyat lah. Sebab kita tengok kalau contoh macam arwah abam tu, dia punya kes pusaka dia dan waris faraid dia tak begitu rumit sebab dia ada anak lelaki dan dia masih ada ibu masa tu, ibu bapa masih ada. Kalau kita tengok waris kat situ ada 4 orang saja, ibu bapa dengan isteri dan anak lelaki. Tapi sampai sekarang kes beliau masih tak selesai lagi. Itulah apa yang berlaku sebaik saja kematian seseorang. Okey, jadi seterusnya kita boleh tengok masalah-masalah pusaka di Malaysia daripada berapa bilion asal-asalnya dan terkini pada 2013, Kerajaan Akhbar pada 2013 ni sebanyak 66 bilion harta tidak dituntut. Harta tidak dituntut ni harta terbekulah. Dan yang paling sedihnya sekali 90% daripada 66 bilion ini tadi, ini yang kes sehingga 2013 dan sehingga tahun lepas dianggarkan sudah hampir 90 bilion harta beku yang ada di Malaysia. Dan kita tengoklah data dia ialah 90% daripada 90 bilion tadi adalah orang Islam punya harta. Okay. Ini nak menunjukkan apa? Sebenarnya orang Islam di Malaysia ni kaya ke kaya? Sangat kaya, betul tak? 90% ni kalau kita kira lah 90% daripada 90 bilion, kita dapat dalam 81 bilion. 81 bilion kalau kita bayar zakat sudah lebih kurang 2 bilion lebih yang boleh dizakatkan. Jadi masalah yang berlaku di Malaysia ni kita kadang-kadang kita pelik juga kan. Kenapa majoriti orang di Malaysia adalah Melayu tapi boleh kata bukan nak resis lah ya, sebabnya kita macam tidak menguasai ekonomi di negara kita sendiri. Disebabkan masalah-masalah macam ni lah. Masalah kita tak dapat uruskan harta-harta kita. Jadi ekonomi orang Islam pun makin lama makin menguncup. Jadi kita tengok bermula 2006 daripada 38 bilion, terus naik kepada 40 bilion, 50 bilion, 52 bilion, 66 bilion dan sekarang 2016 70 bilion sehingga 2023 sudah hampir 90 bilion. Dan ia melibatkan sebanyak 1 juta geran tanah yang tidak dapat diuruskan. Sangat banyak kan? Jadi dan selalunya orang kata masalah harta ni berlaku hanya untuk orang-orang kaya je. Tapi kita tengok dekat skrin ni, okay, orang yang tertera ni adalah Tuan Haji Arifin bin Sabirin. Beliau adalah CEO
kepada wasiat Syok Berhad. Okey, apa dia kata? Hakikatnya sebuah rumah flat, kenderaan kecil atau sejumlah wang di dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sudah cukup untuk menjadi punca pergaduhan. Okey, kalau kita tengoklah dekat dia punya headline ni kan, huru-hara rebut kapcai. Dan baru-baru ni ada seorang balu lah call saya. Dia tanya, macam mana nak, sebab suami dia punya KWSP tak ada penama. Jadi dia kata macam mana nak keluarkan. Yang sedihnya, ia menjadi rebutan lah antara mertua dengan beliau lah, dengan dia dan anak. Dan dia pun ada anak lelaki seorang saja. Kalau ikutkan mudah aja kan, dia punya waris faraid tu tak complicated. Tapi jadi perebutan yang hanya duit dalam KWSP tu 8,000 sahaja. 8,000 sahaja jadi rebutan. Oleh kerana dia ada anak bawah umur, dia jadi masalah lah, complicated. Okay, jadi dia tanya macam mana nak selesaikan. Okay. Maksudnya sekarang ni dia di masalah pusaka ni adalah di semua lapisan. Setiap lapisan masyarakat, bukan hanya orang kaya, tapi orang biasa-biasa, orang yang kita rasa tak ada harta pun memang berlaku masalah harta ni. Okay, kalau kita tengok dekat headline-headline ni, abang maut tak adik, gaduh rebut harta pusaka. Adik dakwa kakak anak luar nikah demi bodoh harta ni. Banyak semua. Kes-kes ni semua bukan dekat negara jiran, bukan dekat negara Pakistan ke mana. Ni semua dekat Malaysia punya. Jadi benda-benda yang berlaku ni sangat-sangat menyedihkan lah. Contohnya kakak bodoh harta pusaka, 3 anak derhaka buang wanita uzur. Maksudnya orang tua ke, orang muda ke, semua terlibat dalam hal pusaka ni. Bukannya orang-orang tertentu sahaja. Okey, yang ini paling dekat lah dengan saya. Bukan dekat sebab dekat pertalian keluarga, tapi sebab dia berlaku tempatnya dekat je. Di Seremban saja, di Ampangan. Okay, yang ni kalau kita tengok tadi, banyak biasanya masalah pusaka ni dia melibatkan emosi. Tapi dia agak kurang mencabar sebenarnya, sebab dia hanya melibatkan emosi je. Tapi bila waris-waris tu adalah orang yang educated, dia lebih mencabar sebenarnya. Sebab dia apa? Emosi tu dia kurang sikit, tapi dia lebih bijak. Dia tahu nak buat apa kan. Okey, kes ni adalah kes yang mana ibu bapa ni, dia menukarkan nama siap-siap dalam geran kepada anak perempuan. Anak perempuan ni ialah seorang pensyarah universiti. So bila anak ni kahwin, ingatkan dapat menantu kan, rupanya dapat hantu. Okey, yang suami ni suruh jual rumah yang masa ni mak bapak dia duduk, dan kemudian dia halau mak bapak ni. Kes ni pada tahun 2016, bila mak bapak dia fight balik, hakim ni arahkan supaya disara mak bapak dengan kos bulanan kena bayar pula dekat mak ayah ni tadi sebanyak lebih kurang RM500. Jadi inilah cabaran-cabarannya. Dekat sini ada yang pernah urus pusaka tak? Ada tak yang pernah melalui pengalaman urus pusaka? Okay. Rasanya mesti kalau ada pun pernah nampak jauh-jauh ataupun sedang melaluinya ke, mesti ada kan. Okey, jadi kita nak tahu sebenarnya apa punca masalah pusaka ni. Okey. Kita nak ingat, senang je kita ingat yang stop ni. Empat perkara ni lah. Jadi apa benda stop ni? Yang pertama ialah sikap dan kejahilan waris. Okey, sikap dan kejahilan waris ni nanti kita akan ulas. Terusnya yang T, tidak faham harta pusaka. O, operasi proses pengurusan. Dan P ialah peruntukan kos dan masa. Apakah benda-benda masalah STOP ni? Okey, yang pertama ialah sikap dan kejahilan waris. Biasanya suami ni ataupun bapa ni dia akan anggap anak dan isteri tahu urus pusaka. Dia rasa nanti kalau ayah mati, kalau abang mati, pandai-pandailah nak urus. Sebenarnya itulah anggapan paling
paling menyedihkan lah. Sebabnya bila dah ada kematian, kita akan terganggu daripada segi emosi. Dah lah sedih-sedih kan. Lepas tu nak pergi mana tak tahu. Kadang-kadang harta apa pun ada. Yang ada ke tak ada pun dia tak tahu. Dan yang kedua prihatin. Tak prihatin dan ambil mudah. Dan yang ketiga masalah yang paling biasa lah. Berlengah-lengah ni memang sangat biasa. Ada kes yang kami sedang uruskan lah pusaka daripada pusaka abang. Abang mati tahun 2005. Tapi malangnya pusaka bapa mereka pun tak selesai. Jadinya sekarang ni kes start di Mahkamah Tinggi. Okay, jadi terpaksa kes bapa tu diselesaikan dulu. Barulah boleh selesaikan kes si abang ni tadi. Dan yang sayangnya, diorang ni sebenarnya banyak tanah. Tapi tak dapat diuruskan, tak dapat digunakan. Jadi tersekatlah kat situ. Okey, dan seterusnya tidak menghormati pemilik. Dan selalunya waris-waris anggap hal urus pusaka ni adalah hal topik yang sensitif. Macam nak tamak harta. Selalu kita dengar kan. Kalau dekat drama-drama ke dekat mungkin di alam realiti kita semua pernah dengar. Bila kita minta dokumen nak urus pusaka, yang mesti ada waris cakap, kubur masih merah lagi, kau dah tak sabar sangat ke kan? Padahalnya takkan nak tunggu kubur tu sampai hitam dah, tanah tu memang merah kan? Ataupun nak tunggu semak samun dulu baru nak urus harta. Jadinya itulah dia punya sensitiviti orang Melayu ni lah. Sangat susah sebenarnya. Yang paling susah ialah nak bagi kerjasama. Dan tak faham kesan harta batin. Okey, sedangkan Nabi pun pesan kan, kalau kita makan harta orang lain sebesar biji tamar pun kita akan dicampakkan ke dalam api neraka kan. Apatah lagi lah kalau kita nilai-nilaikan harta pusaka yang kita dah termakan rupanya dah beratus ribu, dah beribu-ribu kan. Macam mana kita nak buang, kita nak asingkan diri daripada termakan harta batil tu. Okay. Macam mana kita macam mana yang disifatkan sebagai harta batil tu? Contohnya, kalau kita mati pukul 12. Jadi pukul 12 1 minit tu sudah pun menjadi harta pusaka. Harta kita tadi semua dah menjadi harta pusaka. Jadi kalau kita tak urus, kita tak aware pasal ni, kita memang tak perasan, kita tak faham, tak sedar kita dah pun termakan harta batil tadi. Okey, jadi yang kedua T ialah tak faham harta dan pusaka. Ada orang dia rasa macam okey, harta pusaka tu adalah satu benda yang sama. Sedangkan harta tu adalah apa sahaja milik kita semasa kita hidup. Contohnya kita ada baju yang kita pakai, duit kita dalam bank, kereta yang kita selalu pakai, itu adalah harta kita semasa kita masih hidup. Jadi harta-harta tu kita semua boleh nak sedekah ke, nak zakat ke, nak wakaf ke, nak hibah, semua boleh. Itu adalah pemberian semasa hidup. Maksudnya kita nak buat apa sahaja ke atas harta kita, semua dibolehkan. Tapi selepas sahaja kita mati, status harta kita tadi dah jadi pusaka. Jadi dekat pusaka ni lah kita akan uruskan secara pengurusan pusaka. Tapi sebelum proses pengurusan pusaka berlaku, kita kenalah tunaikan hak-hak si mati tadi. Yang pertama ialah kos ke bumi. Kos ke bumi ni termasuklah menyelesaikan jenazah tu daripada mandikan dia, kafankan sampailah ke urusan ke liang lahat. Yang kedua, kita kena selesaikan hutang pada Allah. Kalau masa dia mati itu dia dah mampu tunaikan haji tapi tak sempat nak tunaikan haji, kita kena buatkan badan haji. Kalau dia ada zakat, kita kena tunaikan zakat dia dulu. Kalau dia ada puasa yang tak berganti, kita kena bayarkan fidyah dulu. Okey, selepas tu selesaikan hutang pada manusia, pada institusi. Kalau ada bank-bank kena cek MRTT ada lagi ke tak, takaful boleh cover hutang-hutang tersebut ke tak. Contohnya. Okey, selepas dah settle tu semua, baru kita tengok pula pasangan ada buat tuntutan harta sepencarian ni kan, ada ke tak. Okay, tiga keadaan macam mana pasangan boleh buat tuntutan harta sepencarian. Senang je kita ingat tiga.
Kita ingat innalillah, kita ingat na'udzubillah, kita ingat lagi satu alhamdulillah. Apa dia tu? Okey. Yang pertama, innalillah, cerai mati. Selepas pasangan mati, suami atau isteri mati, pasangan boleh buat tuntutan harta pencarian. Yang kedua, na'udzubillah, cerai hidup. Kalau bercerai, kita boleh buat tuntutan harta pencarian. Dan yang ketiga, alhamdulillah, untuk orang lelaki kan, poligami. Baru ni kes Alif 3, Aisyah tu kan, dia dapat tuntutan harta pencarian 100%. Jadinya harta pencarian kena buat tuntutan. Dia tak berlaku secara automatik. Okey, lepas tu kita tengok pula wasiat 1/3 ada tak dia buat dokumen masih hidup. Kalau dia ada buat wakaf ke infak dan sebagainya, kita kena keluarkan dulu yang atas ni. Yang atas tu kan. Okey, kalau selepas daripada selesai yang bahagian atas ni, wasiat semua ni ke atas ni, barulah kita bahagian yang lebih, jika ada, barulah kita buat pembahagian secara faraid dan seterusnya muafakat. Okey. Contohnya, harta tadi, wang ringgit. Kita ada wang tunai sebanyak RM80 masa kita hidup. Contohnya suami kat sini, semuanya adalah hak milik suami. Terpulang kepada suami ni nak buat apa-apa. Nak belanjakannya, nak sedekah ke terpulang. Tak ada siapa boleh halang. Okey, tapi selepas sahaja mati, yang RM50 tadi dah jadi pusaka. Yang mana dah menjadi hak milik orang lain. Waris-waris lah. Ayah 12/72, ibu 12/72, anak lelaki 2 bahagian 26/72, anak perempuan 13/72, isteri 9/72. Okey, jadi sebab itulah yang tadi kan kita cakap termakan harta batil tu, bila pukul 12 tadi suami mati, 12:01 tadi, harta dia dah bukan harta dia lagi. Sebab ada hak orang lain daripada bahagian tersebut. Jadi kalau kita terambil, dia dari segi hukumnya dia jadi dosa lah. Kalau kita tak minta izin daripada waris-waris yang lain. Okey, ini kalau wang tunai. Kalau rumah sama juga. Kalau rumah tu kita tengoklah bahagian isteri ni 9/72. Kalau 9/72, kalau kita scalekan dengan ukuran lantai lah, 9 keping mozaik tiles kan. 9 keping ni macam besar toilet je rasanya. Jadinya macam mana kita nak bahagi-bagikan kan? Okay, ayah 12 keping tiles, ibu 12 keping, anak lelaki 26, anak perempuan 13, isteri pula dapat 9 sahaja. Okey. Jadi kalau kereta pun samalah juga. Kereta ni biasanya dalam geran satu nama je kan. Macam mana kita nak letak 5 nama ni dalam satu geran. Jadi macam itulah. Inilah kesulitannya kalau kita tak membuat perancangan masa hidup. Okey, jadi seterusnya adalah operasi O yang 3 kan, STO. Okey, O adalah operasi pengurusan pusaka. Okey. Inilah dia proses-proses yang waris-waris kena hadap, suka ataupun tak suka. Okey kan. Ada 3 step yang biasanya kita kena buat nak mendapat perolehan kuasa di bahagian pentadbiran, di bahagian pembahagian. Semua ni kita kena buatlah. Kalau perolehan kuasa, kita kena buat di 3 tempat ni. Salah satu. Mengikut nilai harta. Kemudian barulah kita boleh uruskan dia. Boleh takbir dia kat mana-mana tempat yang kita ada harta. Dan seterusnya barulah kita ke urusan pembahagian. Jadi kalau kita bukan peguam ke, bukan orang yang faham benda-benda ni semua, dia akan jadi rumit lah. Kalau kita tak buat perancangan. Betul tak? Okey. Dan seterusnya, okey, kita ringkaskanlah kat sini, nak buat penjelasan sikit macam mana proses pengurusan tadi berlaku. Yang ini boleh kita ambil perhatian sikit macam mana mungkin kita sedang menguruskan pusaka mak bapak kita ataupun sesiapa saja. Masih hidup kita tengok masa sini Masih hidup kita ada harta yang mana biasanya harta ni ada 2 kategori lah. Sama ada harta ta'alih seperti rumah, bangunan, rumah kedai ke tanah. Yang ini adalah
kategori harta tak alih. Maksudnya harta ni tak boleh dialih-alihkan. Okey, yang kedua adalah kategori harta alih. Maksudnya harta yang boleh dialih-alihkan. Contohnya duit dalam kira duit SP, wang tunai, ada ASB, ada kereta, ada tabung haji dan sebagainya. Kalau ada saham akaun CDS tu adalah kategori harta alih. Okey, jadi kita ada 3 kunci untuk kita akses kepada harta-harta kita. Pertama ialah diri kita sendirilah. Okey, contohnya macam mana? Kalau kita nak keluarkan duit daripada bank, contohnya, saya isteri, saya wakilkan kepada suami. Abang tolong keluarkan 10,000 daripada bank, agak-agak bank terima ke tidak? Agak-agak bank layan ke tidak? Akaun nama saya ni, tapi yang datang suami. Agak-agak lepas ke tidak? Memang confirm lah bank tak layan. Mestilah dia nak tengok siapa yang IC orang yang nama berkenaan kan. Okey, yang kedua kita boleh akses dengan IC kita lah. Kita semua orang Malaysia ada identity card IC ni. Jadi kalau tak ada IC, kita pergi mana-mana pun susah nak berurusan. Betul tak? Mesti dia ingat ni orang asing ke, curi ke apa ke kan. Okey, dan seterusnya ialah cap jari kita lah. Jadi 3 kunci inilah yang kita pegang ke mana-mana untuk kita akses kepada harta-harta kita. Tapi once kita meninggal dunia, kita tak dapat lagi. Bukan kita saja, waris-waris pun tak dapat nak akses kepada harta-harta. Jadi waris-waris ni tadi kenalah menguruskan semua, kena buka balik kunci-kunci ni tadi, barulah harta-harta tadi dapat diakses. Okey, jadi macam mana? Okey, yang ni tadi kita tengok ya, bahagian-bahagian ibu bapa ni, ayah dapat 1/6. Inilah waris-waris ni akan dapat bahagian-bahagian mereka daripada harta-harta kita. Tapi tak boleh diakses sebab semua pintu dah tertutup, dah terkunci dah. Okay. Macam mana kita nak buka kunci-kuncinya? Dan kita perlukan juga 3 kunci tadi. Sebab tadi kita hidup tadi kita guna 3 kunci kan? Okey, nak buka ni pun kita perlukan 3 kunci juga daripada pintu-pintu yang dah tertutup ni. Okay, yang pintu yang pertama ni ialah kita panggil kunci perolehan kuasa. Okey, yang kita tengok ada gambar apa? Flash tu. Kuasa, perolehan kuasa. Ada power kan? Okey, kat mana kita nak ambil kunci-kunci perolehan kuasa ni? Kita kena nilaikan semua harta-harta kita, totalkan semua harta-harta yang atas ni, apa yang kita ada. Kalau harta kita bernilai lebih daripada 2 juta, kita kena ambil surat ataupun kita kena dapatkan kunci perolehan ni, surat kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi Sivil. Okey. Ada orang tanya, kita nak urus pusaka ni dekat Mahkamah Syariah ke? Sebenarnya kita dekat Malaysia ni ada 2 undang-undang yang terlibat dalam urusan pusaka ni. Undang-undang sivil dan undang-undang syarak. Jadi untuk perolehan kuasa ni kita gunakan undang-undang sivil dulu. Okey. Dan jika kita ada harta bawah daripada 2 juta dan wajib ada hartanah, kita boleh buat pengurusan di Pejabat Pusaka Kecil, Jabatan Tanah dan Galian. Tentulah. Okey, yang ini harta di bawah 2 juta, kita kena pluskanlah nilai daripada harta alih dengan harta tak alih. Okey, dan seterusnya kalau kita ada harta alih sahaja di bawah 600,000 kita boleh berurusan di Amanah Raya Berhad. Okey. Jadi bila kita dah dapat semua surat perolehan kuasa mentadbir ni, surat kuasa mentadbir ataupun surat perolehan kuasa, barulah kita boleh buat pengurusan yang seterusnya. Yang mana dekat di 3 tempat ni perlukan juga pakar yang uruskan. Kita perlukan duit, perlukan pentadbir. Jadi di dalam Akta Probate ni, Akta Probate 1959, kita ada hak untuk professional charge, pihak-pihak yang terlibat boleh kenakan charge sebanyak 5% daripada harta yang kita ada, nilai harta. Contohnya kalau kita totalkan rumah, tanah, kereta, duit simpanan semua 1 juta. Okey.
1 juta daripada 5% daripada 1 juta. Berapa charge dia agak-agak? 1 juta 5% lebih kurang 50,000. Betul tak? Okay. Jadi mereka-mereka ni dibenarkan charge sehingga 5% daripada harta yang kita ada. Itu adalah charge profesional saja, belum masuk lagi charge rangkaian. Jadi kat sinilah biasanya kekangan kos untuk mengurus harta. Jadi okey, bila kita dah dapat surat kuasa tadi, pintu yang kedua adalah okey, pintu pentadbiran. Kunci pentadbiran. Perolehan kuasa, pentadbiran. Okey, bila dah dapat tu barulah kita boleh pergi ke tempat-tempat yang mana kita ada aset. Contohnya di KWSP, di bank, di tabung haji, pergi JPJ. Lepas tu kita nak buat apa? Sebab kita nak check ada hutang lagi ke tidak. Okey, kalau tak ada hutang, kita bolehlah terus keluarkan untuk tadbir untuk peringkat seterusnya. Okey, kalau tak ada hutang, beres. Okey. Dan kita kena check juga ada tak sekatan-sekatan di dalam geran lah selalunya. Kalau kita pernah dengar Tanah Rizab Melayu contohnya. Tanah Rizab Melayu ni hanya orang Melayu sahaja yang boleh miliki. Sekarang ni pun dah ramai kan orang-orang kita kahwin dengan mu'alaf contohnya. Kadang orang kahwin dengan Bangladesh, kadang-kadang kahwin dengan Pakistan. Jadi harta-harta yang tersebut kalau Tanah Rizab Melayu tidak dibenarkan turun milik kepada bangsa-bangsa tersebut yang bukan orang Malaysia. Dan kita kena tengoklah sekatan sebab setiap negeri dia lain-lain dia punya sekatan. Ini semua termaktub dalam Akta Kanun Tanah Negara. Okey, baik, seterusnya dah selesai ke peringkat yang kedua, kita terus ke peringkat yang ketiga iaitu kunci pembahagian. Kunci pembahagian ni barulah kita buat pembahagian. Kalau masa hidup dia tak ada buat perancangan, maka semua harta-harta tadi akan diagihkan secara faraid. Kalau dia ada buat wasiat, barulah kita akan agihkan untuk wasiat dulu, baru dan seterusnya kepada faraid. Kalau ada tuntutan hasil pencarian dan kalau ada hibah, kita kena keluarkan dulu. Dan seterusnya barulah kita boleh buat pembahagian. Okey. Yang seterusnya adalah ini tadilah kos peruntukan masa, kos dan masa. Okey, yang ni tadi akta probate tadi yang mana charge boleh dikenakan sehingga 5% tadi. Okey. Dan seperti yang semua kita tahulah, semua kos-kos semakin meningkat. Ini tahun Kerajaan Akbar tahun 2011. Yang mana kos peguam naik sehingga 400. Sekarang semua naik kan. Jadi inilah sebenarnya masalah yang kita hadapi daripada segi kos dan masa. Dan masa tu sendiri adalah kos juga. Kadang-kadang kita kena ambil cuti kan. Kena potong gaji. Tapi pergi naik atas turun bawah tak selesai-selesai lagi. Itulah masalahnya. Dan kenapa kita kena buat semua ni? Kerana Allah tuntut kita supaya merancang. Okey. Contohnya dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 49 ni, Allah suruh Nabi Yusuf untuk, dia kata buat persediaan untuk 7 tahun akan datang. Kalau kita fikir logik kita lah kan, Allah kata nak kemarau. Nabi Yusuf tu adalah seorang rasul kan. Doa je lah, takkan tak makbul, kita kata kan. Tapi kenapa Allah suruh buat perancangan ni? Sebab Al-Quran ni adalah manual untuk kita. Inilah tuntutan yang kita kena buat. Maksudnya Allah ajar kepada Nabi dan kita kena ikut. Sebab itulah kita kena merancang. Apa-apa sahaja kita nak merancangkan. Nak pergi kerja kita nak rancang. Kalau pukul 9 kita nak sampai office, pukul berapa nak keluar? Kena rancang. Jadi kalau nak mati, takkan tak nak rancang kan? Betul tak? Okey. Tadi kita dah bincang apa punca-punca masalah tadi dan sekarang ni kita bagi solusi lah. Tadi dah bagi penyakit, kita bagi ubat pula sekarang ni. Tadi ada 4 poin STOP dan penyelesaian ni pun ada 4 poin yang kita ringkaskan.
iaitu FAST, F-A-S-T. Okey, apakah F? F, faraid. Okey, pertama sekali kita kena kenal lah waris faraid kita, siapa. Ada orang dia tak tahu siapa waris faraid, dia rasa siapa waris faraid? Isteri dengan anak-anak je dia kata. Padahal mak bapak ada lagi. Okey, nanti kita tengok ya. Siapa waris faraid kita yang sebenar. Okey, seterusnya A, aset. Kita kena buat senarai aset dan keperluan atau pembahagian nak bagi kepada siapa, kena buat. Dan solusinya ialah kita kena faham yang tadi yang kita bincangkan 3 kunci tu. Dan tindakan. Lepas kita dah tahu semua penyelesaian, kita kena bertindak lah. Kalau tak bertindak, tak jadi apa juga kan. Okey, yang pertama sekali. Macam mana nak kenal waris faraid? Kita kena tahulah ada 25 golongan waris faraid. Okey, tapi yang paling dekatnya yang 5 ni lah. Anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu dan pasangan. Okey, bila ada 5 ni, dia menghalanglah pada yang dekat akan menghalang yang jauh. Jadi sebab itulah kita kena pastikan ada ke tidak 5-5 ni di keliling kita. Kalau terutamanya kalau ada bapa dan anak lelaki, dia mendinding kepada waris-waris yang lain. Maksudnya adik-beradik, bapa saudara, sepupu sepapat tu semua tak adalah masuk. Sebab ada juga berlaku kes yang mana bila kematian suami, adik-beradik suami ni pula yang maksudnya yang masuk campur. Padahal mereka bukan, memanglah adik-beradik tapi bukan waris faraid. Okey, Allah. ada soalan ke? Kena rumah lah. Kena rumah. Okey. Okey, tak apa, teruskan. Kalau ada soalan boleh interrupt saya ya. Kalau dah bercakap ni nanti dia tak perasan tak. Masya Allah. Bila sekarang Okey. ni lah. Aduh. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, selepas kita kenal waris faraid, kita barulah kita boleh buat pembahagian kepada siapa-siapa. Okey. Siapakah golongan kritikal yang perlu merancang harta? Okey, bukan kata kalau ada golongan kritikal yang perlu merancang harta, kita tak perlu merancang sebab kita tak kritikal. Tapi golongan-golongan ni lah yang kita perlu bagi perhatian untuk merancang. Kita tengok ada ke tidak daripada orang-orang terdekat kita yang ada kategori-kategori ni. Okey, yang pertama ialah suami isteri yang membeli rumah secara bersama. Yang ini common issue untuk zaman sekarang kan. Kita nak cukupkan loan, kita buat joint loan suami isteri untuk beli rumah. Okey, ini adalah golongan yang berisiko tinggi. Okey, yang kedua, pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Seterusnya, pasangan yang mempunyai anak angkat. Anak angkat ni biasanya orang yang tak ada anak, kadang-kadang dia ambil anak angkat. Tapi kita kena tahu bahawa anak angkat ni dia tak ada hak langsung kepada pewarisan harta kita. Jadi kalau kita tak merancang, dia tak akan dapat apa-apalah daripada harta kita. Okey, pasangan suami isteri yang tiada anak. Okey, seterusnya individu yang berpoligami, golongan yang masih ada ibu dan ayah. Okey. Individu yang tidak berkahwin. Pasangan yang mempunyai anak lelaki dan perempuan, pasangan yang mempunyai anak OKU, individu yang berkahwin semula, jemaah haji dan umrah, yang akan nak pergi haji nanti ni, boleh cek ada kawan-kawan ke tidak, saudara mara, ibu bapa kita, dan seterusnya ahli perniagaan. Okey, jadi inilah golongan-golongan kritikal yang perlu merancang harta. Dan yang tak ada dalam ni nak rancang ke tidak, kenalah rancang juga dari segi kos ke dan sebagainya. Sebab bahaya tak merancang ni, dia akan boleh kata menyusahkanlah waris-waris kita. Kita tengok contoh ya, kes Tan Sri Jamaluddin Jarjis tu. Kes kalau ikutkan dari segi struktur faraid dia
dari segi kalau kita kata kos nak memperuntukkan pusaka dan sebagainya, kalau kita perhatilah sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita yelah dengan duit yang banyak kan, duit yang banyak dengan orang-orang yang sekeliling dia tu takkan tak ada yang bagi nasihat kan. Tapi kita yang follow kes dia ni, dia tak ada buat apa-apa perancangan seasas-asas lantikan pentadbir pun dia tak buat. Jadi sekarang dah masuk tahun ke-8, kes dia tak selesai-selesai. Walaupun kita kata duit banyak takkan tak boleh settle. Dia sebab masalah pusaka ni bukan hanya sebab duit. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Macam tadi itulah ada STOP tadi tu kan. Dia macam-macam kategori masalah. Kalau pusaka ni boleh diselesaikan hanya dengan duit, insyaAllah boleh kata tak sampailah 90 bilion tu kan. Tapi masalah lah. Okey, seterusnya senarai aset dan keperluan. Kita kena buat senarai dan kemas kini aset secara berkala. Yang ni sangat penting lah sebabnya kadang-kadang ada kes yang datang isteri tak tahu pun suami ada harta apa. Kalau tahu pun tak tahu apa dan berapa. Memang ada kes baru-baru ni kita punya perunding dapat kes isteri memang tak tahu apa-apa langsung. Gaji suami tak tahu masuk bank mana. KWSP pun tak tahu. KWSP dia tahulah sebabnya dia Itu tahu pernah suami dengar. kerja kan. Lepas tu tak ada penama. KWSP tak ada penama pula tu. Jadi kena check siapa-siapa KWSP yang belum ada penama, silalah letak penama sebab sangat memudahkan kalau ada penama ni. Kalau tak ada penama, dia jadi rumit sikit. Okey, dan kita kena kenal pastilah apa keperluan aset, kepada siapa kita nak bagi, untuk tujuan apa, contohnya wakaf ke kita nak buat apa, untuk amal jariah ke dan sebagainya. Dan kena tahu status pemilikan aset. Masih ada dalam cagaran ke, tak ada ke, kita sebaik-baiknya kita tuliskan satu persatu supaya senang nanti waris kita nak rujuk. Sebab kita ni pun mati tak tahu bila. Allah. Dan jangan lupa letakkan anggaran nilai. Tak, dia masuk daripada belakang lah tu kan. Sebab depan tu kan dah tak tembok kan. Cik Hassan boleh unmute tak Cik Hassan? Okey, baik. Terusnya, okey, letak setempat dan fail dengan selamat. Okey, kita kena simpanlah di tempat selamat. Ni kes-kes kalau biasanya banjir dan sebagainya, dia yang berlaku tahun 2021 kalau tak silap. Banjir di Shah Alam, banjir besar di Shah Alam. Jadi masa tu banyak dokumen-dokumen rosak. Kalau IC ke yang boleh kita dapat semula, alhamdulillah lah. Tapi ada banyak-banyak dokumen yang kadang-kadang dah hilang, tak boleh nak ganti. Tu agak menyusahkan jugalah. Okey, seterusnya. Okey, tadi saya ada cerita pasal 3 kunci. Okey, kita nak tahu solusi, fahami 3 kunci ni macam mana. Okey, 3 kunci ni kita anggaplah macam di sebuah rumah. Bila ada sebuah rumah, kita ada pagar, betul tak? Jadi kita pagar tu bila mati tadi kan, pagar terkunci, pintu grill rumah terkunci, pintu bilik pun semua terkunci. Inilah 3 kunci yang kita nak buka ni nanti. Macam mana? Okay, semua terkunci. Okey, macam mana kita nak buka kunci-kunci ni tadi? Okey, kat sinilah. Yang pertama tadi, kunci perolehan kuasa tadi, sama ada di Mahkamah Tinggi, kita nak dapatkan di Pejabat Pusaka Kecil ataupun di Amanah Raya. Dan seterusnya, kunci pentadbiran ni tadi. Pentadbiran ni bila dah dapat solusi kepada masalah yang pertama tadi, dah dapat surat perolehan kuasa, barulah kita boleh mentadbir, buka kunci yang kedua. Dan kunci yang ketiga ni, kita dapat selepas dah takbir, dah dapat perintah perbahagian untuk turun milik nama dalam geran. Okey. Kat sini kami ada penyelesaian untuk macam mana nak selesaikan untuk buka kunci yang pertama dengan kos yang lebih murah, iaitu dengan subscription kepada Al-Wasitah, Tabung Khairat Pusaka, Wasiah Shop Berhad. Okey.
Yang kedua, inilah pentadbiran semua ni. Kunci yang kedua pun perkhidmatan ini disediakan oleh wasiah shop. Jadi waris-waris tak perlu pergi ke satu-satu tempat, nak pergi ke kedai WSP, nak pergi bank, nak pergi tengok geran, nak pergi pejabat tanah, semua tak perlu. Sebab wasiah shop dah sediakan perkhidmatan ni. Okey. Dan seterusnya, jika ada hibah, untuk pengesahan hibah dan ada buat dokumen wasiat dan pembahagian faraid dan sebagainya, juga disediakan di wasiah shop. Maksudnya kita dah selesaikan untuk tiga-tiga kunci ni, waris tak perlu buat apa-apa. Cuma tolong bagi dokumen je kalau ada, kalau diperlukan. Okey? Okey. Apakah khairat pusaka Al-Wasitah ni? Selalu kita dengar dekat masjid-masjid biasanya khairat kematian, betul tak? Khairat kematian ni bila mati je, waris pun call masjid untuk tolong uruskan jenazah ni tadi. Ada orang pakar-pakar yang dekat masjid ni tolong uruskan jenazah. Kita pun tolong-tolong sikit je. Okay, jadi apakah kita tukar khairat kematian tadi kepada khairat pusaka ni? Apa benda? Okay, jadi khairat pusaka ni ialah khidmat yang menguruskan pusaka si mati tadi. Jadi dengan langganan khairat pusaka ni kita dapat menjimatkan kos sehingga 90% daripada kos yang tadi kan, yang pertama tadi, slide yang awal-awal tadi saya ada kongsikan charge profesional untuk pengurusan pusaka boleh sehingga 5% daripada nilai harta. Yang mana tadi kalau harta 1 juta dia jadi 50,000. Tapi dengan langganan Al-Wasitah ni kita dapat jimatkan kos sehingga 90%. Okey, contoh yang pertama, jumlah harta 1 juta. Kos perkhidmatan antara biasanya di charge mungkin kalau pengurusan sama ada di Mahkamah Tinggi ataupun di PPK, kos sehingga 50,000 hingga 100,000. Kalau harta 1 juta, kalau harta 3 juta hingga 300,000. Okey, tapi dengan langganan Al-Wasitah, kita cuma bayar kos perkhidmatan sebanyak RM50 sebulan untuk harta yang sehingga 2 juta, ataupun jika harta lebih daripada 2 juta ataupun sehingga 5 juta, kosnya hanya RM115 sebulan. Okey. Contohnya, okey, kita ada buat pengurusan tadi kan, di 3 kunci tadi tu, macam mana kita nak keluarkan, nak pergi ke mana, apa semua. Okey. Kita ada pilihan, sama ada nak urus sendiri pun boleh. Kita boleh ajar nak urus sendiri. Saya ada ajar satu klien daripada baru-baru ni lah. Tapi walaupun kita dah ajar cara nak buat, tapi tak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi bukan senang sebab kita nak kena ada ilmu, kita nak tahu kena isi borang apa, nak pergi mana, nak masa lagi, tenaga lagi, nak pergi duit minyak, nak kena ambil cuti, betul tak? Jadi boleh urus sendiri, tapi kena hadaplah apa-apa yang ilmu dari segi masa, nak macam-macam kerenah kalau nak urus sendiri ni. Okey, yang kedua, boleh gunakan khidmat pakar, yang mana boleh lantik peguam. Kalau kita ada kos, kita tak ada masa tapi duit ada, okey, boleh lantik peguam. Cuma kena pastikanlah lawyer yang kita lantik tu kena mahir kedua-dua undang sivil dan syarak. Undang-undang sivil kena faham dan undang-undang syarak pun kena faham, sebab pengurusan pusaka dia melibatkan kedua-dua undang-undang yang tersebut. Okey, sebab daripada perunding-perunding kami ramai juga dari kalangan peguam-peguam syariah terutamanya. Jadi mereka pun bekerjasama dengan kita dan jadi perunding sama macam kami semua. Dan bila kita tanya kenapa join kan, kenapa masuk dalam industri ni juga, sebab dia kata pertama dia cuma tahu bab syariah saja. Mungkin dia boleh buat dokumen hibah, dia boleh buat dokumen harta pencarian apa semua, tapi dari segi kelangsungannya, dia kata kalau sebab ini melibatkan masa kini dan masa akan datang, jadi kalau dia mati sekarang, siapa nak uruskan? Kalau firma dia tutup,
Terutamanya masa PKP hari tu banyak sangat firma-firma guaman yang tutup kan. Sebab tak boleh nak buat sale. Dia kata nanti kalau tutup company ke, kalau mati ke, siapa yang nak urus kan. Jadi dengan adanya Wasiah Shop ni, dia lebih rasa selamat lah. Sebabnya Wasiah Shop ni dia boleh stay macam tu. Dia syarikat yang besar, dia ada ramai staff-staff yang boleh uruskan pengurusan pusaka kita nanti. Okey. Dan kita kena ingat tadi kos-kos ni adalah sebanyak yang tertera di skrin ni. Itulah kos dia. Jadi dengan tabung khairat pusaka Al-Wasitah ni, apa yang kita boleh dapat? Okey, kita dapat pakar yang uruskan semua pengurusan pusaka kita ni secara percuma. Sebab apa? Langganan ni sudah dikuatkuasakan masa pelanggan masa hidup lagi. Jadi lepas mati, waris tak perlu dah nak buat apa-apa dan tak perlu keluarkan apa-apa kos lagi. Okey. Kita ada dua jenis di Wasiah Shop, kita ada dua jenis langganan Al-Wasitah. Yang pertama Wasitah Delima dan yang kedua Wasitah Zamrud. Apa yang kita perolehi 4K2W ni ialah yang pertama adalah khairat kematian. Untuk khairat kematian 1,000 jika kita melanggan Wasitah Delima. Dan ada juga khutbah pusaka. Khutbah pusaka ni ialah situasi di mana kalau tuan-puan selalu tengok drama kan, lepas biasanya kalau ada watak-watak Tan Sri ke, datuk-datuk ke, CEO Megah Holding ke, bila dia orang mati ada lawyer yang akan datang rumah untuk bagi tahu, untuk bentangkan wasiat si mati pada waris-waris. Jadi kami di Wasiah Shop pun bagi khidmat yang merajakan pelanggan ni secara percuma dengan langganan Wasitah. Jadi lawyer-lawyer kami daripada Wasiah Shop ni akan datang ke rumah tuan-puan selepas kematian lah untuk jumpa waris-waris untuk kita buat khutbah pusaka ni dan selesaikan pusaka si mati tadi. Okey. Dan seterusnya khairat pusaka. Khairat pusaka inilah peruntukan untuk dana urusan pusaka. Kalau di Wasitah Delima kita buat urusan di pejabat pusaka kecil dengan peruntukan sebanyak 10,000. Sebab itulah kita dah tak perlu bayar apa-apa lagi, waris tak perlu bayar apa-apa lagi dan semua urusan diuruskan oleh Wasiah Shop secara percuma sahaja. Dan bilik kebal yang mana tadi kita nak buat simpanan dokumen kan, kos simpanan di bilik kebal biasanya dalam RM600 juga kita bagi secara percuma. Dokumen pelantikan wasi pun secara percuma dan dokumen wasiat 1/3 kita boleh buatkan secara percuma juga. Dan semua kos-kos ini tidak perlu dibayar. Okey, kalau kita tengok sini Wasitah Zamrud tak ada khairat kematian tapi peruntukannya lebih 22,000 sebab kita buat pengurusan di Mahkamah Tinggi Sivil. Biasanya kalau Mahkamah Tinggi Sivil ni memang peguam sajalah yang boleh bawa kes ni ke mahkamah sebab memang kerja dia kat situ kan. Okey, dan semua kos ni tak perlu dibayar oleh waris. Jadi kita memang buat urusan semua secara percuma. Okey, berapa yang pelanggan kena bayar masa hidup? Cuma RM50 selama 180 bulan, yang mana kos sebenar dia 9,000 saja. Tapi kos yang dekat yang sebenar-benarnya ialah 12,700. Okey, kita cuma bayar 9,000. Itu pun kalau kita hidup, maksudnya kita panjang umur lah. Maksudnya sampai habis 15 tahun tu, 180 bulan tu. Kalau selepas 6 bulan kita meninggal, kita uruskan juga secara percuma tanpa apa-apa bayaran untuk kepada waris. Okey. Dan kalau kita baru sekali bayar, lepas tu minggu depan mati aksiden. Jadi kita pun tak perlu bayar apa-apa, Wasiah Shop uruskan semua sekali secara percuma juga. Okey. Ni Wasitah Zamrud sebanyak RM115 sebulan selama 180 bulan. Okey, baik.
Okey, jadi ada tambahan ni kalau untuk yang umur 46 ke 60 tahun, dia ada tambahan sebanyak RM10 lah daripada kos RM50 sebulan dengan RM115 sebulan tu. Okey. Yang seterusnya tadi, okey, tadi kunci perolehan kuasa, dan yang kunci pentadbiran tu tadi dia mudahlah sebab lepas kita dah dapat surat kuasa, kita dah boleh buat pentadbiran, buat urusan di mana-mana agensi, di mana-mana organisasi yang ada harta kita tadi kan. Okey. Yang sebab sekarang ni kita terus kepada kunci yang ketiga, iaitu kunci pembahagian. Okey, contohnya kalau kita ada rumah, kita ada apa ni, rumah tu nak bagi kat siapa kan, nak bagi kat anak ke, nak bagi kat isteri ke, nak buat macam mana. Kalau kita ada duit, kita nak bayar hutang ke, kalau ada hutang kan, ataupun nak buat wasiat 1/3 untuk amal jariah. Okey, yang ini kalau ada company. Biasa company ni, kalau pemilik dia mati, kadang-kadang perniagaan pun mati. Jadi kita boleh buat dokumen untuk melantik siapa CEO baru yang kita percayai, sama ada daripada kalangan waris sendiri ataupun bukan waris. Okay, siapa shareholder baru pun kita boleh tentukan. Okey. Dan seterusnya kalau ada tanah nak wakafkan ke hasil ladang, ataupun siapa nak uruskan tanah tu untuk wakaf ke dan sebagainya pun boleh. Okey, kalau ada mana kemas, macam mana nak buat pembahagian, nak bagi sama rata ke atau nak bagi dekat sesiapa yang kita nak bagi. Okey. Okey, kunci pembahagian ni kita boleh nak sentuh sikit tentang hibah. Okay, kalau kita baca hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saling memberi hadiahlah kamu sekalian agar kalian saling mencintai. Yang ini adalah dalil hibah lah. Maksudnya hibah ni ada setengah orang kata, kenapa nak hibah? Faraid kan ada. Ataupun buat hibah tu nak lari daripada faraid lah. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya hibah ke wasiat tu adalah instrumen-instrumen pembahagian harta yang daripada Islam, daripada agama kita juga. Dia tak ada sebab nak lari faraid ke apa benda ke. Tapi sebenarnya lebih memudahkan, okey, pengurusan. Contoh-contohnya tadi yang golongan-golongan kritikal tadi tu kan. Kalau kadang-kadang bila waris dah terlampau banyak, contohnya kalau orang yang tak ada anak ataupun ada anak perempuan sahaja, dia adik-beradik semua masuk jadi waris kita. Kalau ada adik-beradik seorang tu okeylah lagi. Kalau sampai adik-beradik 13 orang, 10 orang, nak buat pembahagian tu jadi banyak. Jadi macam kalau duit bolehlah kita bahagi-bahagi kan. Tapi kalau rumah macam mana kita nak bagi? Okay, jadi sebab itulah adanya instrumen pembahagian secara hibah. Okey, apakah hibah ni? Okey, hibah ni ialah pemberian di atas dasar kasih sayang tanpa harapkan balasan. Okey, jadi hibah ni dia ada rukun dia. Ada rukun dia. Dia kena ada pemberi hibah. Pemberi hibah mestilah tidak di dalam paksaan. Tak ada siapa yang memaksa dia nak berhibah. Mestilah sihat tubuh badan dan waras akal fikiran. Penerima pula mesti ada wujud, tak boleh bagi ke anak yang belum lahir ke, saya nak bagi dekat bakal menantu pun tak tahu siapa lagi, tak boleh. Dia mesti wujud masa pemberian itu dilakukan. Yang ketiga mesti ada harta. Kalau rumah baru pacat tiang je belum boleh hibah, kena dah 90% siap baru boleh hibah. Dan yang keempat rukunnya mesti ada akad dan khobat. Mesti ada, macam kita akad nikah tu kan, mesti buat. Sebab kita di WhatsApp shop kita memang adalah sesi akad hibah tu. Kita rekodkan supaya semua bukti-bukti jelas. Supaya kalau ada cabaran masa akan datang, cabaran memang boleh ada, tapi kita akan pastikan kita menang dalam cabaran tersebut. Okey? Okey, pembatalan pula, okey, boleh dilakukan macam mana? Jika contohnya kalau kita bagi hibah masa anak kecil kan, masa anak kecil kita bagi hibah. Kita pula panjang umur. Alhamdulillah Allah kurniakan umur yang panjang kepada kita kan. Tiba-tiba kita rasa macam anak-anak semua dah ada rumah sendiri. Kita ambil baliklah hibah tu, rumah tu yang kita nak bagi kat anak tadi kan. Okey, pun boleh. Sebabnya mungkin kita nak wakafkan harta kita ke anak-anak pun dah hidup selesa kan. Okey, pembatalan boleh dilakukan. Okey, penerima kena jelaslah sama ada kepada waris atau bukan waris.
kepada yang Islam ataupun bukan Islam pun boleh, kepada orang ataupun bukan orang pun boleh. Bukan orang tu bukanlah hantu jin kan. Bukan orang tu maksudnya institusi-institusi seperti maksudnya kita nak wakafkan kepada NGO ke, nak wakafkan tanah kepada wakaf ke, itu adalah definisi bukan orang lah. Okey. Dan hibah ni adalah berkuat kuasa semasa hidup dan dia terkeluar daripada senarai pusaka. Maksudnya kita selesaikan hibah dulu, yang lebihnya barulah kita buat pembahagian secara faraid. Dan manfaatnya adalah selagi mana kita hidup. Okey, macam mana proses pusaka selepas kematian? Okey, yang ni tadi, yang pertama ialah wasiat syok menghantar pegawainya. Ni lepas kita ambil pengurusan al-wasitah tadi, wasiat syok akan hantar lawyer ke rumah waris bila berlaku kematian. Okey, untuk bagi nasihat lah tentang macam mana nak buat proses tuntutan harta pusaka ni. Seterusnya, proses pemfailan petition. Okey, kita dapatkan surat kuasa daripada Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, kalau di peringkat ni kalau tak ada apa-apa masalah, pembahagian boleh diteruskan. Kalau ada apa-apa pergaduhan ke salah faham, kita akan tendang ke sebelah. Okey, kat sini kita akan melibatkan Mahkamah Tinggi Syariah untuk dapatkan pengesahan hibah. Okey. Kat sini Mahkamah Syariah akan masuk campur lah. Dia akan panggil semua waris-waris untuk mengesahkan hibah tadi sah ke tidak. Sebab tu tadi kita buat masa akad hibah, kita kena buat dokumen yang betul dan kena ada record. Memang kita akan record sesi akad hibah tu supaya semuanya terbukti dan sah lah. Okay. Selepas dah puas hati Mahkamah Syariah, hakim semua dah puas hati dari selepas perbicaraan tu, barulah perintah pengesahan hibah dikeluarkan dan patah balik ke Mahkamah Tinggi tadi untuk teruskan proses perbicaraan di Mahkamah Tinggi Sivil dan dapat grant of probate. Okey, lepas dah settle semua tu, barulah perintah pembahagian dikeluarkan untuk tukar urusan pindah milik turun nama dalam grant. Okey, jadi kat sinilah kalau kita tengok yang mana Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah perlu digunakan. Perlu digunakan dua-dua. Sebab masa proses yang pertama, kita melibatkan proses undang-undang sivil saja. Tapi bila ada perkara-perkara tertentu yang berlaku, kita melibatkan Mahkamah Syariah. Okey, ini yang merah ni yang saya tunjuk ni. Yang merah ni berlaku di Mahkamah Tinggi Sivil. Yang hijau ni berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Nampak rumit kan kat situ? Sebenarnya kalau yang kita buat dokumen, kita buat perancangan masa hidup tadi, 30% saja daripada pengurusan pusaka. Yang lagi 70% ni dekat sini. Cabarannya lebih banyak selepas kita menguruskan pusaka. Masa nak rancang harta tadi harta tu untuk yang sebelum mati kan. Yang tu mudah je. Kita buat dokumen, semua buat akad, semua okey. Tapi bila dah menjadi pusaka, dah berlaku kematian, dia akan menjadi lebih mencabar. Lagi-lagi kalau waris tak bagi kerjasama, lebih susah. Okey. Jadi, inilah pentingnya kita melantik sekurang-kurangnya, seasas-asasnya perancangan pusaka ialah melantik wasi. Jadi macam mana? Kita dah buat perancangan, tiba-tiba risau tak kita dah buat perancangan ni kan? Tiba-tiba contohnya ada company yang kita buat perancangan tadi tutup ataupun pemiliknya meninggal dunia. Macam mana kita nak buat kan? Rasa berdebar kita kan, duit dah habis RM20,000, dah bayar tiap-tiap bulan tapi tak boleh nak urus pusaka. Jadi di sinilah wasiat syok berbeza daripada syarikat-syarikat amanah lain. Okey, wasiat syok ni sudah ditemukan sejak tahun 2004, dah hampir 20 tahun ya. Tahun ni adalah tahun ke-20 lah wasiat syok bertapak di Malaysia ni.
Jadi kenapa kita special sikit? Sebabnya kita adalah syarikat yang berdaftar di bawah Trust Company Act. Maksudnya syarikat berhad ni syarikat yang syarikat amanah yang tak boleh ditutup dengan macam tu je. Tak boleh kata CEO kata okey kita dah hentikan servis, kita tutuplah company, tak boleh. Jadi yang boleh tutup wasiah shop ni adalah dengan perintah mahkamah sahaja. Kena mohon dekat mahkamah, kena mahkamah benarkan baru boleh tutup syarikat. Jadi dia agak selamat dari segi keberadaannya lah. Maksudnya susah nak tutup kan. Jadi kita punya syarikat pun dah terbukti dah 20 tahun. Okay, jadi wasiah shop juga adalah penyedia perkhidmatan dengan servis yang terbanyak, boleh kata yang terbanyak. Ada 35 jenis servis. Masuklah hibah, kita buat dokumen wasiat, kita buat dokumen amanah, dokumen pewarisan perniagaan dan sebagainya. Okey, jadi semua proses ni kita buat semasa sekarang lah. Semasa hidup ni itulah yang dia kata perancangan harta. Dan pengurusan pusaka tu selepas daripada itulah. Okey. Dan wasiah shop dah ada lebih 70,000 pelanggan Muslim di seluruh Malaysia. Pelanggan Muslim lah sebab kita memang buat pengurusan harta orang Islam saja kan. Okay, jadi kita dah ada berpuluh ribu dah pelanggan di seluruh Malaysia. Dan kita dapat lebih daripada 400 perintah hibah daripada Mahkamah Tinggi Syariah seluruh dunia. Maksudnya perintah hibah ni yang kes-kes yang dah menang lah. Tadi kes-kes yang bergaduh tadi kan. Bergaduh kalau daripada Mahkamah Tinggi tadi. Kalau ada kes-kes pergaduhan ke dan sebagainya, dia hantar ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan perintah pengesahan hibah kan. Okey, jadi kita boleh kata 100%. Memang 100% lah daripada kes-kes yang berlaku sebab kita ada bukti yang sangat terang dan jelas dan kita dapat menang ke semua kes daripada yang dibawa ke Mahkamah Syariah. Dan lebih 500 kes pusaka yang diselesaikan dalam tempoh 4 ke 8 bulan sahaja. Sangat cepat. Yang ini kalau biasanya kalau semua aset-aset kita minta supaya disenaraikan tadi kan. Jadi bila semua aset dapat disenaraikan, kita buat sekali jalan lah. Sebab itulah ni track record wasiah shop ni kita buat dengan cepat sebab kita sekali jalan. Jadi kena buatlah senarai aset tu. Okey, yang ni contoh CJ pendaftaran syarikat lah. Yang ni adalah Tuan Haji Arifin Sabirin, kita punya CEO. Beliau lah yang bertanggungjawab mencetuskan idea untuk mendirikan syarikat wasiah shop. Ni kan. Okey. Dan di belakang beliau adalah inilah orang-orang hebat daripada seluruh Malaysia. Ada yang memang terkenal di dalam Malaysia dan di luar negara juga. Calon-calon orang ya. Okey. Dan yang ni yang paling penting, kita adalah syarikat yang patuh syariah. Dan ini adalah panel-panel syariah wasiah shop berhad. Kita tengok yang pertama ni sahaja, pengerusinya. Okay, Datuk Seri Dr. Yusof Chetih ni adalah pengerusi panel penasihat syariah wasiah shop berhad. Beliau adalah mantan hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kalau kita tengok, kita menguruskan harta dan menguruskan pusaka ni dekat mahkamah. Bila ada orang-orang yang ada pengalaman dari dalam bidang ni kan, kita pun rasa macam rasa selamat sikit, betul tak? Dan kita ada Tuan Sri Nilamuddin. Tuan Sri Nilamuddin ni adalah mantan JKPTG. JKPTG ni kita buat urusan di pejabat pusaka kecil tu. Okey. Dan inilah Dr. Nuriza ni dia memang pakar hibah. Yang dokumen-dokumen semua nak buat hibah komprehensif ke, nak buat hibah prahibah dan sebagainya. Beliau lah orang yang mengkaji tentang pengesahan hibah tersebut. Jadi nak tengok hibah tu sah ke tidak, dia akan tengok kajian Dr. Nuriza ni. Sah ke tidak. Okey. Dan seterusnya,
kenapa wasiat shop adalah yang terbaik? Setakat ni terbaiklah. Alhamdulillah. Okey, yang pertama sebab hanya wasiat shop sahaja yang menguruskan harta secara percuma. Okey, yang ada khairat pusaka. Setakat ni belum ada lagi syarikat-syarikat amanah lain yang buat urus harta secara percuma kepada waris. Kalau ada tolong bagi tahu saya. Saya pun nak tahu juga. Tapi setakat ni tak ada lagi. Wasiat shop sahaja satu-satunya syarikat yang buat khairat pusaka ni. Okey, yang kedua perkhidmatan peribadi. Maksudnya perkhidmatan ni pun biasanya kalau ada pun dia akan ada charge. Tapi wasiat shop buat datang ke rumah waris tanpa charge. Biasanya yang ni memang orang-orang kaya yang mampulah. Ialah nak upah lawyer datang rumah nak settlekan kita punya harta pusaka ni kan. Bukan murah nak bayar khidmat lawyer ni. Tapi kita boleh bagi secara percuma. Okey, yang ketiga, pengesahan patuh syariah. Okey, dengan tadi kita tengok dia punya panel-panel tadi tu kan, panel-panel syariah tu semua pengesahan insya-Allah setakat ni patuh syariah. Okey, yang keempat, penyedia dokumen hibah terbanyak. Contohnya yang tadilah yang saya dah kongsi tadi. Kita dapat dah lebih 400 kes pengesahan seluruh Malaysia. Okey, yang kelima, produk komprehensif. Kita ada lebih banyak produk berbanding syarikat-syarikat amanah lain. Dan semestinya lah telah diluluskan oleh panel penasihat syariah wasiat shop Berhad. Okey, jadi kita dah tahu punca apa masalah pusaka dengan stok tadi, STOP, sikap, apa, TOP tadi tu kan, okey, fast, faraid, aset, apa tadi. Dan kita dah bagi satu lagi penyelesaian dengan khairat pusaka al-wasitah. Dan macam mana nak buat hibah tadi kan. Maksudnya kita dah bagi solusi kepada masalah yang timbul tadi. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita kena ambil tindakan sekarang. Kita tak naklah ambil, kita kalau boleh nak hentikan yang tadi data 90 bilion tu supaya stop. Setakat tu je. Kita yang baru, generasi baru ni kita kena buat tindakan supaya kita nak bangunkan kembali ekonomi orang Islam ni. Tak nak lagi kuncup. Biar dia berkembang. Okay. Saya suka baca quote daripada Ketua Hakim Tun Abdul Hamid kan. Even God's law not properly administered will lead to injustice. Masa dia aktif, tapi lah kejap. Hidung hidung. Baik, kalau tu. Okey, apa maknanya? Hukum Tuhan pun, undang-undang yang Tuhan buat ni pun, kalau kita tak properly administered ni, kita tak uruskan dengan baik, dia akan membawa kepada ketidakadilan. Okey. Jadi maksudnya kadang-kadang orang kata faraid ni macam tak adil, perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak, tapi tanggungjawab tak ada. Sebab itulah dia kata kalau kita tak properly administered, dia akan menyebabkan ketidakadilan. Jadi sebab itulah kita kena buat tindakan sekarang. Apa tindakan yang kita perlu buat? Apa yang sepatutnya kita buat? Paling tidak rancanglah siapa pentadbir kita. Buat dokumen pelantikan wasi seawal yang mungkin masa hidup ni. Maksudnya dengan melantik pentadbir ni sangat-sangat memudahkan waris-waris untuk uruskan pusaka nanti. Sebab kadang-kadang bukan apa. Kita nak melantik pentadbir ni pun kadang-kadang jadi gaduh. Alung tak boleh. Nanti kan Alung ambil harta. Curi harta. Padahal orang tu baru nak tadbir je. Belum dapat harta lagi. Baru nak dapatkan surat kuasa je. Tapi dah tak. Yang lain-lain tak nak bagi kerjasama. Tak bagi IC. Tak nak sign. Jadi sebab itulah kita kena rancang masa hidup. Kita macam keratan-keratan akhbar tadi yang saya sharekan di awal-awal slide tadi kan. Banyak kes-kes yang mana kebanyakannya berlaku pergaduhan yang kita tak jangka. Kadang-kadang masih hidup hubungan baik, tapi selepas mati bercelaru semua. Itulah sebab dalam surah, saya tak ingat surah apa, tapi ada beberapa surah yang Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran yang mana
anak dan harta tu adalah ujian bagi kamu. Mungkin melalui pusaka ni adalah dia punya ujian. Kita pun tak tahu kan, sebab kita pun tak mati lagi, kita pun tak tahu apa jadi anak kita akan datang. Okey, yang kedua, rancang peruntukan dana. Okey, bila kita dah lantik pentadbir, kita ada dana, barulah pusaka tu boleh selesai. Dengan adanya tabung harap pusaka tadi yang hanya RM50 sebulan ataupun RM115 sebulan kalau harta kita lebih daripada 2 juta. Sangat-sangat membantu waris nanti untuk menguruskan pusaka. Dan seterusnya adalah rancang pembahagian aset kritikal, terutamanya hartanah. Benda-benda yang harta tanah ni lah yang tak boleh nak dialih-alih. Sebab pembahagian aset seperti hartanah ni dia sangat sukar untuk dibahagikan. Melainkan kalau kita nak jual. Nak jual pun bukannya mudah. Contohnya kalau kita ada anak bawah umur. Bila berlaku kematian, tanah tersebut ataupun rumah tersebut tak boleh nak dijual sebab ada hak anak bawah umur tadi yang kita tak boleh nak uruskan. Kalau kita tak buat perancangan, dia akan pergi ke amanah raya. Kat situlah yang dikatakan tak boleh nak uruslah, tu yang dikata harta beku tu. Okay, jadi insyaAllah kalau kita buat tindakan segera dengan buat tiga perkara yang tersebut yang dikongsikan ni, insyaAllah akan membantu agak banyak membantu daripada penyelesaian pusaka nanti. Okay, jadi kenapa kita kena merancang? Sebab kita sayang kepada waris-waris kita semua, betul tak? Okey, jadi perkongsian saya sampai sini sahaja. Kalau ada soalan, boleh typekan di ruangan chat ataupun boleh unmute ataupun boleh terus call saya ataupun sesiapa yang bawa anda masuk ke sini lah. Okay. Saya buka untuk soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh habis di sini dan boleh call lah untuk sebarang persoalan kalau segan nak tanya kat sini. Okey, ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan habiskan di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang meluangkan masa sampai akhir sesi. Alhamdulillah, kita tadi tak buka majlis. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wassalam. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Masih. Bye. Bye. Bye.